Pernah tak anda berhenti sekejap dan betul-betul fikir, gaji yang saya dapat ni setimpal ke dengan penat lelah saya? Hari ni kita nak kupas lebih dalam lagi tentang apa yang ada di sebalik slip gaji kita tu dan bagaimana ia sebenarnya membentuk kepuasan dan motivasi kita di tempat kerja. Soalan ni memang selalu bermain di fikiran kan? Adakah nilai ringgit yang kita nampak setiap hujung bulan tu betul-betul mencerminkan masa, tenaga dan juga kemahiran yang kita curahkan setiap hari? Jom kita siasat sama-sama. Okey, sebelum kita nak cakap pasal adil ke tak, kita kena faham dulu yang gaji ni sebenarnya lebih kompleks daripada sekadar nombor. Ia macam satu package pampasan yang ada pelbagai komponen dan setiap satunya, percayalah, bagi kesan yang berbeza pada psikologi dan motivasi kita sebagai seorang pekerja. Secara asasnya, duit atau gaji, ia adalah motivator ekstrinsik yang paling berkuasa dalam dunia pekerjaan. Maksudnya pendorong dari luar lah. Ia bukan setakat untuk penuhi keperluan asas macam bayar sewa rumah atau beli makanan. Tapi secara psikologi, ia juga jadi macam satu kayu ukur yang menunjukkan nilai kita di mata majikan. Jom kita mula dengan gaji asas atau gaji pokok. Anggaplah ia macam sauh kewangan anda. Ini jumlah tetap yang anda dapat yang bagi kita rasa stabil dan selamat. Ia membolehkan kita merancang kewangan bulanan tanpa perlu risau sangat pasal prestasi harian. Ia macam satu jaminan yang menenangkan kan? Berbeza pula dengan bayaran ikut jam. Dekat sini masa anda tu secara literalnya adalah wang. Sistem ni sangat biasa kita nampak dalam industri perkhidmatan atau kerja sambilan, di mana kadang-kadang hasil kerja tu susah nak diukur. Jadi masa yang diluangkan itulah yang jadi ukuran utama sumbangan anda. Nah, ini membawa kita kepada satu persoalan yang sangat penting. Mana lagi bagus? Dibayar untuk masa yang kita luangkan atau dibayar untuk hasil yang kita siapkan? Kedua-dua sistem ni sebenarnya mewujudkan dua jenis cara berfikir dan motivasi yang sangat-sangat berbeza di tempat kerja. Dekat sini, perbezaan falsafah tu jadi sangat jelas. Sebelah kiri, anda dibayar untuk kehadiran anda. Sebelah kanan pula, anda dibayar untuk apa yang anda hasilkan. Satu model menggalakkan kita untuk patuh pada waktu, manakala yang satu lagi pula mendorong kita untuk jadi lebih cekap dan produktif. Sistem piecework atau upah ikut hasil ni, ia mewujudkan satu hubungan yang sangat jelas antara usaha dengan ganjaran. Cuba bayangkan pekerja di kilang yang pasang komponen, setiap satu unit tambahan yang disiapkan terus menambah pendapatan dia. Motivasi tu jadi sangat segera dan nampak depan mata. Formulanya pun mudah je. Berapa unit yang anda hasilkan, darab dengan kadar per unit. Kelebihan sistem ni ialah ketelusannya. Anda tahu dengan tepat berapa banyak pendapatan yang anda boleh dapat berdasarkan usaha anda. Tapi, kena hati-hati juga sebab kadang-kadang ia boleh buat pekerja kejar kuantiti sampai kualiti terabai. Tapi, apa jadi bila wujud satu jurang? Satu jurang kepuasan antara apa yang kita dapat dengan apa yang kita rasa kita layak dapat. Di sinilah selalunya bermula masalah yang lebih besar dan tersembunyi. Cuba bayangkan kos sara hidup melambung naik macam roket, tapi pertumbuhan gaji kita pula merangkak perlahan di belakang. Jurang inilah yang mewujudkan satu tekanan keuangan yang tak nampak, di mana gaji yang kita dapat bulan ni terasa makin kurang nilainya berbanding bulan lepas. Tekanan keuangan ni, ia takkan tinggal di rumah. Ia akan ikut kita sampai ke pejabat dan perlahan-lahan jadi macam racun. Rasa tak puas hati mula menghakis semangat dan produktiviti pun mula menurun. Kita mula terfikir, untuk apa sebenarnya aku kerja keras macam ni? Perkataan pemberontakan dalaman ni sangat penting. Ia bukan mogok secara terang-terangan, tapi ia adalah tindakan senyap. Contohnya macam, mula buat kerja cukup-cukup makan je, dah tak proaktif bagi idea dan mungkin mula kemas kini profil masa waktu kerja. Dedikasi tu dah bertukar jadi kekecewaan. Jadi, sebagai pengurus atau ketua, macam mana kita nak padamkan api pemberontakan ni? Jawapannya mudah. Bina satu rangka kerja bayaran yang bukan saja adil, tapi juga nampak adil di mata semua orang dalam pasukan. Kuncinya adalah dengan membina satu laluan gaji yang telus dan jelas. Ia bermula dengan tapak yang kukuh, gaji permulaan yang kompetitif ikut pasaran. Dari situ, setiap anak tangga kenaikan tu jelas. Pengalaman kerja anda dihargai dan setiap sijil atau kelayakan baru yang anda dapat akan buka pintu kepada bayaran yang lebih tinggi.
Bila ada sistem macam ni, kenaikan gaji tu bukan lagi satu misteri atau bukan lagi berdasarkan siapa yang kita kenal. Ia jadi sesuatu yang kita boleh kawal. Kita tahu dengan jelas, kalau aku tambah pengalaman dan tingkatkan kelayakan, pendapatan aku pun akan ikut naik. Jadi, inilah rumusan utamanya. Gaji yang adil ni, ia berfungsi macam magnet yang sangat kuat. Bukan saja ia boleh tarik bakat-bakat yang hebat untuk masuk, tapi yang lebih penting, ia boleh kekalkan mereka, bina kesetiaan dan pastikan enjin produktiviti syarikat sentiasa bergerak lancar. Jadi, kami tinggalkan anda dengan soalan ni untuk difikirkan. Tak kira anda seorang pekerja atau majikan. Adakah struktur gaji anda sekarang sedang membina kesetiaan atau sebenarnya ia sedang menyemai benih-benih rasa tidak puas hati? Jawapan kepada soalan ni mungkin akan menentukan masa depan kerjaya ataupun syarikat anda.